Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu dalam siri baca kitab Azkar Imam Nawawi rahimahullah taala. Moga-moga pertemuan kita ini diberkati, dirahmati dan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Pada sama kita meneruskan lagi pembacaan kitab ini untuk beberapa lagi zikir-zikir yang boleh kita ikuti dan kita ambil maklum dan kita ambil sebagai amalan seharian kita insyaAllah. Kita pada muka surat 32 ataupun 33. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ala bi'ulumihi fid daril amin. Perkara 22 kita 22 terselesai, iaitu berkaitan dengan zikir yang mana membezakan persamaan di antara perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, kepada Tuhannya, dengan orang yang tidak berzikir adalah sama, ibarat seperti orang hidup dan orang mati. Jadi yang berzikir itu ibarat seperti hidupnya seseorang itu dengan berzikir kepada Allah, dan dia adalah diibaratkan orang yang hidup, ya. Dan yang tidak berzikir kepada Allah itu ibarat seperti orang mati, ya. Jadi jauh sangat bezanya dan juga besar sangat ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada orang yang berzikir, dan jauhlah dia daripada rahmat Allah sekiranya dia meninggal zikir. Itu saja perbezaannya. Jadi di antara hidup dan mati itu tentulah suatu perkara yang sangat kontra. Kalau kita berzikir, kita salah seperti orang yang hidup. Memang kita hidup dan terus hidup, dan zikir kita itu menghidupkan kita lagi, dan di samping itu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi yang tidak berzikir itu jauh daripada Allah, jauh daripada rahmat Allah, dan dia ibarat seperti mati sebelum mati. Baik, sidang jemaah sekalian, kita tinggalkan perkara itu, maka amalkan saja untuk kita menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi kepada perkara yang ke-23. Kami telah meriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini, sedang jamaah sekalian, kalau kita dapat berkenalan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ini dulu, iaitu beliau salah seorang sahabat yang terawal memeluk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas yang meriwayatkan hadis ini adalah salah seorang sahabat yang seawal-awal, yang terawal memeluk Islam. Beliau berpangkat bapa saudara kepada Nabi SAW, kerana Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah merupakan sepupu pada ibu Nabi, iaitu Aminah, ya, Aminah binti Wahab, sepupu, dan dia sepupu sebelah ibu Nabi, maka dia adalah pak saudara, ya, bapa saudara kepada Nabi. Dan
Dia adalah orang yang awal memeluk Islam ketika umurnya masih muda. Umurnya 17 tahun dah memeluk Islam. Berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain, di antaranya dah berumur lah. Dan tapi Sa'ad bin Abi Waqqas ini di antara orang yang muda memeluk Islam. InsyaAllah. Itu ringkasnya begitulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan banyak lagi cerita Sa'ad bin Abi Waqqas ini, iaitu dia pernah hidup ya, ketika zaman Khulafaur Rasyidin. Selepas Nabi wafat, Sa'ad bin Abi Waqqas ini masih hayat. Dan di antara lain, Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga adalah di antara penakluk zaman Khulafaur Rasyidin ke atas Empire Parsi. Sa'ad bin Abi Waqqas ini bukan sembarang orang. Beliau adalah panglima perang, kan? Jadi mengetuai peperangan, komander. Dalam peperangan tu dia komander dan membawa satu gerombolan tentera dan boleh menawan Parsi. Hebat. Sa'ad bin Abi Waqqas ini bukan calon-calon orang. Dan beliau adalah terkenal kerana peranannya dalam penaklukan Empire Parsi dan juga pemergiannya ke China. Dia di antara sahabat yang pergi ke China berdakwah sampai ke China. Saya pergi Guangzhou sikit masa dulu. Rupanya ada satu perkuburan disebut sebagai kubur atau makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Benar atau tidak wallahu a'lam. Ini banyak riwayat. Tapi apapun diisytiharkan sebagai kubur Sa'ad bin Abi Waqqas, ada di Guangzhou. Besar perkuburan itu. Boleh melawat, saya pun masuk juga melawat tengok. Besar. Dia buat taman dan sebagainya, landscape cantik. Kemudian dalam tu ada satu makam. Allah. Dan ada riwayat mengatakan kubur Sa'ad bin Abi Waqqas ini bukan di situ. Wallahu a'lam. Jadi ala kulli hal, Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah bertapak atau pernah berada di China untuk menyebarkan dakwah Islam sampai ke sana. Baik. Itu ringkasnya kita berkenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas yang meriwayatkan hadis yang kita baca. Baik. Jadi selain daripada itu Sa'ad bin Abi Waqqas yang kita nak pergi lanjut sikit lagi, beliau adalah di antara orang yang membuat busur dan anak panah. Anak panah tu busur yang dan anak panahnya itu Sa'ad bin Abi Waqqas di antara orang yang mahir membuat menghasilkan anak panah ini. Dan dia di antara orang yang mahir memanah. Di zaman itu apa lagi yang perlu dalam peperangan selain daripada pemain pedang, tombak, lebih adalah memanah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ada di antara sahabat yang pandai membuat panah dan anak panah ini. Dan dia juga pandai memanah, mahir dalam memanah. Baik. Kita balik kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Apa katanya? Ja'a Arabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala allimni kalaman aqulu qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira wa subhanallahi rabbil alamin la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim qala fa haula'i li rabbi famali qala Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Jadi hadis ini ataupun amalan yang Nabi sebut ini kami diriwayatkan di dalam Sahih Muslim ini. Sa'ad bin Abi Waqqas dia berkata apabila satu orang Arabi ini orang Badawi lah, Badui orang Badui, orang pedalaman dulu. Di padang pasir itu ada dia punya hulu dah tu, ada pedalaman lah. Haji Arabi ni datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi beliau bertanya kepada Nabi ataupun dia minta kepada Nabi ajar. Alimni, bagi tahu aku, ajarlah aku. Alimni itu ajarilah aku. Kalaman, satu ayat ataupun satu doa. Kerana ajarlah aku doa yang dapat aku baca. Jadi para sahabat ini suka bertanya Nabi, suka meminta pendapat Nabi dan minta lagi nasihat Nabi, apa lagi yang patut mereka buat. Gitu. Jadi apa yang mereka dah tahu dan tanya lagi apa lagi yang patut dia buat. Supaya dia lebih menjadi seorang yang
baik, seorang yang lebih beramal. Lepas tu dia tanya Nabi. Sebab Nabi juga apabila di antara hadis-hadis Nabi ini menjawab pada soalan-soalan sahabat. Soalan sahabat itu menjadi jawapan kepada Nabi dan seterusnya menjadi amalan. Bila sahabat bertanya, Nabi jawab dan jawapan itu menjadi amalan. Inilah dia contohnya. Arabi ini apabila dia bertanya atau minta pada Nabi, nasihat Nabi, ajarlah aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak jadi baik ni kita selalu itu. Minta orang-orang alim, minta orang-orang yang berilmu, ajarlah aku, tunjukkanlah aku, nasihatlah aku. Jadi begitu. Jadi kita dengan orang yang berilmu, orang yang alim, kita hampiri dan minta sesuatu amalan kepada dia. Jadi para sahabat Nabi pun begitu juga. Minta bila berjumpa Nabi tu tak jumpa saja diam gitu, tapi tanya Nabi, minta Nabi, minta nasihat Nabi, atau minta Nabi ajar mereka. Jadi di sini bila Arabi ini bertemu Nabi dan minta kepada Nabi, tunjukilah aku, ajarilah aku wahai Rasulullah SAW kalaman, satu doa aku yang boleh aku ucapkan, ya, yang boleh aku baca. Jadi qala, kata Nabi, sabda Nabi SAW, baginda menjawab, ucapkanlah qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iaitu tidak Tuhan yang patut disembah selain Allah semata-mata, yang tidak sekutu, la syarikalah. Jadi di sini apa-apa doa pun lebih kepada menguatkan lagi akidah, menguatkan lagi pegangan, menguatkan lagi kepercayaan, yang menguatkan lagi ketauhidan kita kepada Allah. Lepas tu la ilaha illallah itu adalah untuk menguatkan lagi, mengukuhkan lagi dan kepercayaan dan ketuhanan kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Itu yang Nabi ajar lebih dahulu. Bila minta ajar apa? La ilaha illallah. Itu penting. Dan ini menentukan iman kita. Ini yang mengukuhkan iman kita. Ini yang menentukan halal tuju kita. Halal tuju dunia dan akhirat. Jadi kalau di dunia ini kita dah mentauhidkan Allah, sudah pastilah di akhirat itulah dia. Sebab itu kalau kita dengar orang bertakin, bila ditanya tu macam-macam soalan. Di antara lain ditanya, Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Itulah jawabannya, Allahu Rabbi. Kan Tuhan Allah itulah Rabbi. Jadi sampai ke tahap dah mati, dikebumikan dalam kubur, kita ajar lagi si mati itu supaya, tapi dia pun tak boleh kata barang. Amalan dia dah habis, dah tutup, nuqtah. Amalan dia dah nuqtah, tak ada koma lagi. Jadi apa yang dia lakukan sebelum nyawa dia tercabut daripada badan, roh yang keluar daripada badan, sebelum itu ambil kira. Selepas roh keluar, habis, ya, jasad tu dah tinggal jasad, roh dah pergi. Dia mengendap Rabbul Jalal, ya. Jadi apa saja yang dia amalkan, itulah yang bekalannya kepada bekalannya di alam barzakh dan bekalannya yaumul qiyamah di padang mahsyar. Baik. Sebab itu apabila sahabat-sahabat minta bertanya, tidak ada yang Nabi mulakan melainkan la ilaha illallah. Itu yang penting dulu, kuatkan, kukuhkan. Lepas tu kita baca sebelum ni Abdul Razik la ilaha illallah. Sebelum ni minggu lepas atau siri yang lepas, Nabi kata, sabda zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Itu paling utama. Sebab tu bila sahabat minta pun tiada lain yang Nabi bagi tahu melainkan la ilaha illallah. Kemudian sambung lagi, wahdahu la syarikalah, iaitu Tuhan tidak sekutu. Allah semata-mata yang tidak sekutu baginya, la syarikalah. Ini diminta Nabi ajar, itu yang pertama. Kemudian Allahu Akbar kabira. Kemudian Allah Maha Besar, ya, Allah yang Maha Besar. Itu mesti menjadi satu pegangan kita, menjadi suatu kefahaman kita bahawa Allah itu Maha Besar. Jadi Akbar itu isim tafdhil, yang tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Ini Nabi ajar. Pertama, tiada Tuhan disembah melainkan Allah, dan tiada yang lebih besar daripada Allah melainkan Allah. Allahu Akbar. Jadi dua. Kemudian selepas kita dah mentauhidkan Allah, tiada Tuhan yang selain yang disembah melainkan Allah, dan membesarkan Allah dengan Allahu Akbar kabira, dan baru pergi puji-puji Allah. Alhamdulillahi katsira. Alhamdulillahi katsira. Dan
Iaitu Maha suci Allah Tuhan pemelihara, ya, dengan pujian yang banyak, katsira. Jadi puji Allah ini kena banyak, katsira. Bukan puji sikit-sikit, 1-2 kali ataupun sikit-sikit. Lepas tu kita paling-paling 33 kali seperti kita zikir tadi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali atau 34 kali. Ataupun nak genapkan 100, sambungkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi maknanya katsira. Alhamdulillah tu puji-puji Allah tu kena banyak-banyak, dengan sikit-sikit banyak. Katsira tu tak kira lah, 100, 200, 1000, 2000 tak kira, tak terhad. Dan bilangan itu lagi banyak lagi bagus. Dan kita kira-kira mengapa nak banyak? Karena dengan banyak itu kita merasakan kita nak buat bagi lebih itu yang penting, kan? Karena bersyukur pada Allah. Allah dah bagi lebih pada kita, macam-macam nikmat, macam-macam anugerah, macam-macam rahmat, macam-macam kemudahan, keseronokan, kegembiraan, kelazatan masa kita hidup ni. Maka syukurlah kepada Allah, pujilah Allah. Maka Nabi ajar pada Arabi ini, iaitu pertama mentaatkan Allah, kedua membesarkan Allah, ketiga puji Allah, katsira, puji banyak-banyak, ya, itu satu. Yang ketiga, kemudian seterusnya Nabi ajar lagi Arabi ini, Subhanallahi Rabbil Alamin, iaitu Maha suci Tuhan pemelihara alam semesta, Rabbil Alamin. Di sini Rabbil ni kerana Allah itu mentadbir alam. Lepas itu dikatakan rububiyah. Rububiyah ini iaitu mentadbir. Allah itu kuasa mentadbir. Tidak ada yang lebih pandai dan mahir mentadbir alam ini melainkan Allah, Rabbul Alamin. Sebab itu alam ini ditadbirkan oleh Allah. Rabb itu mentadbir, mengurus, ya, dan sebagainya. Sebab itu kita kata mentadbir ini kita tarbiyah. Dalam bahasa lain kita guna Rabb ini untuk dalam perkara lain kita kata Rabb ini mentadbir, mengurus, mendidik, menjaga, memelihara. Memelihara dunia ni siapa pelihara? Tentu Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tadbir bulan dan bintang, cakrawala, siang dan malam? Siapa tadbir? Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita berada malam, siang tadi dah pergi, siang tadi dah pergi. Bila malam mengambil tempat, gelap ini mengambil tempat, maka cerah tadi dah pergi. Itu sahabat takbir nak giling-giling pergi dan datang, pergi dan datang. Besok pagi subuh, terbit fajar, terbit matahari, duha, kemudian zuhur tengah malam, tengah hari, zawal, iaitu tegaknya matahari di tengah hari, kemudian datang asar, maghrib, terbenam pula matahari, datang pula malam. Siapa nak Rabb itu, siapa nak mentadbir itu? Alamin ini Rabbil Alamin, mentadbir, mengurus, menjaga, memelihara dan sebagainya, mengekalkan alam ini sementara dia belum kiamat. Allah dan tadbir, ya, sehinggalah ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Bila kiamat itu Allah juga tadbir, ya, Allah nak tamatkan alam ini, dunia ini, Allah yang mentadbirkannya. Dan sekarang Allah kekalkan alam ini dengan segala macam kemudahan dan nikmat, Allah juga yang mentadbir. Maka pujilah, subhanallah, ya, Maha suci Allah, mentasbihkan, mensucikan Allah, ya. Allah itu tidak ada apa-apa kecacatan, tidak ada kerosakan, tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan, tidak ada keburukan. Subhanallah, Maha suci Allah. Yang kurang, yang buruk, yang lemah, yang rosak, yang binasa hanyalah makhluk. Jadi bagi Allah tu tidak ada rosak, tidak habis, tidak ada sebagainya. Jadi Allah itu mentasbihkan Allah itu Maha suci Allah, Rabbil Alamin, Tuhan pemelihara alam semesta. Alam ni dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma manusia sahaja yang tak memelihara alam ini. Pencemaran alam, ya, kerosakan alam dan sebagainya. Pencemaran alam ini, ada sungai tak jaga,
Kemudian dicurah pula dengan toksik, curah pula dengan chemical itu, chemical ini. Di mana tu ni? Sungai di Johor ya. Segala macam apa nama tu toksik dan benda-benda yang merosakkan itu dicampak dalam sungai. Betulnya sungai itu dipelihara, dijaga. Dan sungai ini penting karena dari surga besok sungai yang paling cantik dan indah. Tajri min tahtihal anhar. Tajri al-jannah itu tajri min tahtihal anhar. Surga itu berjalan di dalamnya itu al-anhar, sungai-sungai. Di sungai ini perkara penting, perkara yang istimewa yang Allah anugerahkan kepada alam ini dan manusia. Karena di akhirat besok, di surga besok, sungai lah yang menjadi di antara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sungai surga itu, dan surga itu ada sungai anhar, bukan satu sungai, banyak sungai. Tapi di dunia ini sungai lah yang manusia rosakkan, pencemaran sungai ya. Tapi di negara kita tu, tapi kalau di negara Jepun dengan kawan-kawan yang nak pergi, rupanya sungai-sungai alur ataupun lokal-lokal di bandaraya Tokyo dan sebagainya, sampai ikan cantik-cantik boleh hidup di situ. Ikan koi, ikan apa segala macam ikan yang cantik, yang akuarium itu boleh hidup dalam sungai di bandaraya. Betapa bersih, sehat ikan boleh hidup kan? Kita ni kalau sungai, kalau dekat, tak tahulah di kampung, kalau di bandar tu sungai Kelang ke, sungai apa sajalah, sungai Ligi ke kan? Tapi adalah yang terpelihara. Tapi ala kulli hal sedang diusahakanlah oleh Kementerian apa tu alam sekitar menjaga pemuliharaan sungai-sungai. Baik. Jadi ala kulli hal kita balik pada kisah ini ataupun hadis ataupun zikir yang Nabi ajar ini, subhanallah rabbil alamin, karena memelihara alam semesta, segala-gala alam lah, segala yang tertakluk di dalamnya Allah yang pelihara. Maka ini diajar oleh Nabi supaya disebut zikir. Walaupun seorang Arabi ini, orang kampung pedalaman datang bertanya, tapi bila Nabi jawab, guna untuk semua orang, bukan untuk Arab itu saja, bukan untuk Badui itu saja. Kita semua juga boleh beramal. Karena apa yang Nabi bawa itu hendaklah diambil. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi saya pernah mengatakan wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Apa sahaja yang dibawa oleh datang oleh Nabi kamu itu fakhuzuh, ambil. Ambil itu maksudnya beramal. Ambil faham, ambil tahu, ambil faham dan beramal. Wa ma nahakum anhu, apa yang Nabi cegah, apa yang Nabi larang, fantahu, tinggalkan. Dengan sebaliknya, yang Nabi ajar, yang Nabi bawa datang ditinggalkan, yang Nabi cegah itu yang diambilnya. Itu terbalik, itu akan merosakkan diri sendiri ya. Sebab Nabi ini membawa rahmat ya. Nabi datang membawa rahmat, dan apa yang Nabi ajar itu memberi rahmat. Siapa yang ambil yang Nabi ajar, dia mendapat rahmat. Siapa mengambil sebaliknya, rosaklah, hilanglah rahmat pada dia ya. Hilang rahmat. Itu dikatakan innama, dikatakan di dalam ayat innama, dikatakan Nabi bahwa ursi, bahwa Nabi dibawa ke datang ke dunia ini adalah untuk rahmatan lil alamin. Aku datang ke dunia ini untuk rahmatan lil alamin, dan untuk rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu Muhammad melainkan untuk memberi rahmat. Ini semua ajaran Nabi ini, walaupun Nabi menjawab soalan, tetapi apa yang Nabi jawab itu adalah memberi kebaikan kepada yang bertanya dan kepada yang mendengar. Para sahabat mendengar. Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar. Sa'ad bin Abi Waqqas yang melihat ini, dia dengar dalam majlis itu, maka dia yang menyebarkan, dia yang luaskan, dia yang sebarkan riwayat ini, maka boleh dia amalkan. Karena itu adalah di antara amalan Nabi. Baik, sunnah-sunnah Nabi ya. Seterusnya Nabi ajar lagi Arabi ini, ataupun Badui ini, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Nabi ajar begitu. Iaitu maksudnya tidak daya upaya dan kekuatan melainkan hanya milik Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Dan ini amalan ini patut jadi biasa di lidah kita. La haula wala quwwata illa billah. Kalau dah sambung lagi, la haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Tidak ada Tuhan, la haula, tidak ada daya. Maksud itu tidak ada daya dan upaya, kekuatan. La wala quwwah, tidak ada kekuatan. Dan apa yang kita buat ini semua melainkan illa billah, melainkan dengan Allah. Maksudnya dengan kekuatan Allah dan keizinan Allah. Al-Azizil Hakim, yang maha perkasa. Al-Aziz itu maha perkasa, Al-Hakim itu maha bijaksana. Itu di antara dua sifat, sifat Allah itu nama Allah Al-Aziz Al-Hakim. Jadi sebelum itu la haula, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan, wala quwwah. Sebab itu apabila kita seharian kita di mana saja kita berada, terutama apabila keadaan kepayahan, kesulitan, kesuntukan dan sebagainya, dan kritikal lah, jadi kita jangan lupa menyebut la haula wala quwwata illa billah. Dalam apa keadaan sekalipun, anak kita ke, keluarga kita ke, masyarakat kita ke, ataupun sebagainya, kita sentiasa sebut la haula wala quwwata illa billah. Atau berlaku pergeseran, pergaduhan ataupun selisih faham di antara kita, sebutlah la haula wala quwwata illa billah. Karena dengan itu boleh membawa kita, Allah akan memberi petunjuk, memberi jalan keluar, dan memberi jalan keluar kepada kita. Kita sempitlah itu, susah, macam-macam yang kita tak bisa selesai, maka sebutlah haula wala quwwata illa billah. Kerana Allah lah yang tahu kepayahan kita, Allah yang tahu kesulitan kita, Allah yang tahu kerumitan yang kita hadapi, maka sebutlah la haula wala quwwata illa billah. Kita dalam jalan raya, kesesakan jalan raya, kepayahan kita balik raya, bercuti dan balik kembali ke tempat tinggal kita, susah itu ini, sebutlah la haula wala quwwata illa billah. Kerana kepayahan kita itu Allah yang tahu, dan kembali kepada Allah untuk menyelesaikan, untuk menenangkan hati kita, untuk melegakan kita dan sebagainya. Maka tidaklah gelisah dengan kita sebut la haula wala quwwata illa billah, itu menghilangkan kegelisahan kita, duka cita kita hilang. Jadi kita tenang, kita steady kan, jadi tak kelam kabut, tak gelabah dan sebagainya. Jadi macam-macam lah, tempat kerja ke, di rumah ke, di mana-mana saja sebut. Jadi Nabi ajar ini semua memberi faedah, memberi ketenangan, memberi keamanan, kesejahteraan kepada kita. Jadi amalkan la haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Kerana Allah itu maha perkasa. Jadi siapa yang lebih kuat daripada Allah? Maka kembali pada Allah Al-Aziz. Kemudian bijaksana dalam menyelesaikan kepayahan, kesulitan, kerumitan dan sebagainya yang kita hadapi. Allah maha bijaksana, Al-Hakim. Jadi kalau kita ini kita amal, kita sebut-sebut, kita zikir-zikirkan, maka dapatlah petunjuk, dapatlah ketenangan, dapat jalan keluar, jalan penyelesaian. La haula wala quwwata illa billah. Ini jadi amalkan. Baik, seterusnya qal, jadi Arabi ini tanya lagi, fahaula li rabbi, apa katanya? Dan dia kata ini apa tu, doa itu untuk Tuhanku. Dia kata li rabbi, itu untuk Tuhanku. Apa yang kamu ajar wahai Muhammad, wahai Rasulullah, itu semua untuk Tuhan. Li rabbi, fahaula, semua kata-kata kalam-kalam itu li rabbi. Bagaimana untuk aku? Famali, apa yang untuk aku? Jadi aku nak juga kalam atau berzikir, doa yang untuk aku pula. Maka Nabi pun kata lagi, qal, dia bersabda lagi, Allahumma ghafirli. Jadi ujung sekali bila dah begitu, Nabi ajar lagi, Allahumma ghafirli, iaitu ucapkanlah, ya Allah ampunilah aku. Jadi di sini baru terasa kita kan banyak kepayahan, kesalahan, dosa dan sebagainya kita laku pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka
maka Nabi ajar Allah maghfirli. Ini diamalkan, Allah maghfirli, minta ampun. Lepas tu selalu kita istighfar tu astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu istighfar tu minta ampun Allah, astaghfirullahalazim. Jadi di sini pun Nabi ajar Allah maghfirli. Cara banyaklah, astaghfirullahalazim pun boleh, Allah maghfirli pun boleh. Ya. Baik. Jadi di sini Nabi ajar pada Badawi ini atau Arabi ini, Allah maghfirli, ya Allah ampunilah aku, ampunilah aku. Kemudian warhamni, sayangilah aku. Kita mohon kasih sayang Allah. Kita dengan kasih sayang Allah lah kita berada di sini, kita menjadi begini, kita macam ni dengan kasih sayang Allah. Kita ada keluarga, ada anak, ada isteri, ada suami, ada ibu bapa, ada kawan-kawan, ada jiran tetangga, ada jemaah kan, ada masjid, ada surau. Semua dengan apa? Kasih sayang Allah. Sebab tu kita bila berdoa, ya Allah dengan kasih sayang-Mu kami bermohon, atau buat anugerah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah, ataupun dengan kasih sayang-Mu ya Allah sempurnakanlah, selamatkanlah majlis kami, dan terimalah majlis kami, rahmatilah kami, kasihanilah kami. Jadi kasih sayang Allah itulah. Sebab itu kita di akhirat besok pun dikatakan kalau nak masuk syurga pun bukan dengan amalan kita sangat, tapi dengan apa? Dengan kasih sayang Allah. Allah kasih kita dan sayang kita, maka Allah pilih kita menjadi ahli syurga. Kalau kita kata nak hebat sangat dengan amalan kita, tak pakai, tak sampai pun. Nak kata solat banyak, taklah banyak sangat. Nak kata zikir banyak pun tak banyak sangat. Sedekah banyak pun taklah kebanyak mana. Untuk mengharapkan itu semua tiket untuk masuk syurga, tak jamin. Karena solat kita tu pun, banyak-banyak solat tu pun, kualiti solat tu dah macam mana dari segi kualiti. Kita khusyuk ke tak khusyuk, sempurna ke tak sempurna bacaan kita, baca Quran, baca ayat Quran tu betul tak betul, Fatihah kita betul ke tak betul. Itulah amalan kita sehari-hari. Kita doa harap, doa rasa seronok dah, doa rasa confident dah. Oh kita dah banyak dah banyak pergi jamaah, banyak solat, banyak itu ni, dan mengharapkan syurga Allah. Tak ada pintu masuk syurga. Melainkan apa yang kita mohon, rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah rahmatilah kami. Lepas tu kita bila kita baca Quran, lepas habis baca Quran, kita doakan Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, kan, ila akhir. Kita Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmatilah kami dengan Quran. Karena dengan Quran itu juga akan memberi syafaat kepada kita untuk Allah pilih kita menjadi ahli syurga, kan? Karena Al-Quran itu akan datang pada kita untuk memberi syafaat pada orang yang baca Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Quran, kerana sesungguhnya Quran itu akan datang di hari akhirat besok akan menjadi syafaat, untuk memberi syafaat di sahibi, kepada orang yang membacanya. Baik. Jadi ini Nabi ajaran la haula wala quwwata illa billahil azim dan seterusnya tadi. Dan sampai dia tanya apa pula doa untuk aku, maka Nabi dah ajar Allah maghfirli, ampunilah aku ya Allah, warhamni, sayangilah aku, rahmatilah aku. Dari istilah Arab tu rahmati aku, terjemahnya sayangilah aku, sayang aku. Sebab itu sayang ini sifat Allah. Sebab itu kita kena ada sifat sayang. Man lam yarham la yurham. Siapa yang berkasih sayang, dia akan disayangi. Siapa yang tak sayang di dunia, maka di akhirat saya tidak sayang. Sesiapa yang tidak ada sifat sayang di bumi, maka di langit juga tak sayang pada dia. Maksudnya rahmat Allah tidak ada. Sebab itu kita kena ada kasih sayang sesama kita. Apatah lagi dengan keluarga, dengan anak, dengan isteri, dengan suami, kita ada kasih sayang. Karena dengan kasih sayang itu, maka di langit juga akan turun kasih sayang. Maksudnya rahmat Allah kepada orang yang ada sifat kasih sayang. Dengan sesama kita kena ada kasih sayang. Pada sifat Allah, dan di antara Asmaul Husna itu Ar-Rahim. Jadi Rahman warhamni, maka Nabi ajar kepada A'rab ini, mohon Allah sayangi kita, sayangi dia dan kita semua lah.
orang yang beramal dengan ini. Seterusnya wahdini. Ini pun penting. Hidayah, petunjuk, wahdini, minta kepada Allah. Kalau nak minta amalan, inilah amalan yang Nabi ajar. Wahdini iaitu saya ni berilah aku petunjuk. Dan hidayah ini kena minta. Hidayah ini takut kadang-kadang tu naik turun. Sekejap tinggi, sekejap rendah, sekejap hilang dan sebagainya. Lepas tu kita kena berdoa. Di antara doanya ialah Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Itu di antara doa lain. Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah kami mohon padamu hidayah. Hidayah itu kena minta. Lepas tu dalam khutbah Jumaat jadi rukun kepada khutbah, iaitu berdoa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah itu, iaitu di antara rukun khutbah, ittaqullah. Dan bertakwa kepada Allah, minta hidayah daripada Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Jadi kena minta. Hidayah ini kena minta. Jadi hidayah tak datang begitu. Kita kena minta. Jadi di sini Nabi ajar wahdini. Lepas tu kita bila kita dulu antara dua sujud tu, Rabbighfirli warhamni wahdini wajbuni wahdini warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kan wahdini itu tak habis. Malah sentiasa kita baca di mana-mana. Dan solat pun kita doa, dalam kita sebut, dan dua solat pun kita minta wahdini. Ini di sini Nabi ajar. Ini bukan perkara penting. Semua poin ini adalah poin penting untuk menjadikan seseorang itu lebih baik, seorang hamba yang baik, seorang hamba Allah yang sempurna, seorang Islam yang beriman, seorang Islam yang bertakwa dan sebagainya. Dan ujung sekali baru minta warzuqni, minta rezeki. Ada minta ampun, minta Allah sayang, minta Allah beri hidayah. Pada ujung sekali jangan lupa minta rezeki, kerana rezeki itu penting. Rezeki memang ada. Allah memberi rezeki pada setiap makhluk. Hatta ulat dalam batu pun Allah beri rezeki. Ulat dalam batu pun mendapat rezekinya. Ada hidup, lepas tu dia dalam batu pun hidup. Apatah lagi kita yang macam ni, yang Allah beri akal, memberi anggota, beri tenaga, beri fikiran dan sebagainya. Tentulah kita ada rezeki kita juga. Lepas tu rezeki ini macam-macam cara ataupun untuk mendapat rezeki. Lepas tu dia katakan rezeki ini kena diminta. Rezeki tak datang melayang dan bergolek. Rezeki ini kena diseru, diminta. Allah marzuqni. Lepas tu kita doa pun bukan saja untuk rezeki, hatta benda Allah marzuqni fahman nabiyyi. Minta Allah memberi rezeki kefahaman seperti yang fahamnya Nabi. Allah marzuqni fahman nabiyyi. Begitu juga dikatakan Allah ma'inni ala zikrika wa syukrika Allah ma'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ada bersyukur kepada Allah itu dan jadikan kita orang yang baik dalam amalan. Jadi rezeki ini kena minta. Allah marzuqna, ataupun di dalam ayat ini dikatakan Allah mansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin. Warzuqna atau warzuqni fa innaka khairur raziqin. Kan sesungguhnya engkau lah yang maha pemberi rezeki, pemberi rezeki. Itu doa. Jalan doa yang lain. Itu kita lazimkanlah doa itu. Allahumma mansurna fa innaka khairun nasirin. Tolonglah kami ya Allah, sesungguhnya engkau maha penolong. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Dan bukalah segala pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki yang tertutup itu buka untuk kami. Waftah lana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin. Engkau rahmatilah kami, sesungguhnya engkau yang memberi rahmat. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Dan ampunlah kami, sesungguhnya engkau yang maha pengampun. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Sesungguhnya engkau lah yang memberi rezeki.
wahdina wa najina min al-qaumil zalimin. Jadi itu dalam doa-doa yang lain. Tapi dalam ajaran Nabi pada Arabi ini, betullah dia ujung sekali baru minta rezeki. Ya, jadi minta rezeki ini pulang pada Allah. Allah nak bagi banyak atau sedikit. Itu sebab itu kita tidak boleh rasa cemburu bagi sesiapa yang mendapat banyak rezeki. Dan kita pun dapat banyak rezeki. Bagi orang yang kurang pada kita, dia tengok kita rezeki kita ada banyak. Dengan keluarga kita, dengan rumah kita, dengan kenderaan kita, dengan ilmu kita, dengan rakan sahabat andai ramai dan sebagainya. Itu tak boleh cemburu. Kerana itu yang Allah beri pada kita. Dan kita bila tengok orang lain pun begitu juga, tak payah cemburu. Kerana itu yang Allah beri, rahmat Allah pada dia. Kita dapat yang Allah beri pada kita, dan sahabat kita ataupun orang lain yang Allah beri, itu yang Allah setuju, yang Allah rahmati dia, yang Allah tentukan untuk dia. Jadi tak payah cemburu, tak payah nasab dengki. Apa yang kita ada, syukur pada Allah SWT. Dan syukur itu menunjukkan bahawa kita redha dengan Allah, redha dengan apa yang Allah beri. Jangan duk gelisah orang. Nanti kita rasa macam yang ada pada kita itu tak cukup-cukup, tak qanaah. Istilahnya kita kata qanaah. Qanaah itulah sifat cukup, cukup apa yang ada pada kita. Jadi setelah kita minta, itu yang kita dapat, Masya Allah. Itulah yang untuk kita, yang Allah berikan untuk kita. Baiklah, jadi amal-amalkanlah doa ini, tuan-tuan, muslimin, muslimat, ibu dan ayah, abang-abang, Tuan Haji, Tuan Najah, semua boleh amalkan doa ini, doa zikir ini, seperti mana Nabi menjawab pada Arabi ini, dan jawapan ini adalah menjadi amalan untuk kita, cukup lengkap ya untuk kita amalkan. Wallahu a'lam. Dah masuk Insya dan amal di sini. Kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Semoga Allah memberkati, merahmati kita semua. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم.